Ini kitab Fathul Mu'in, muka surat 235, petok yang ketiga daripada bawah. Petok yang ketiga daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Wa rak'athani qabla subhin wa yusannu takhfifuhuma wa qira'atul kafiruna wal ikhlasi fihima li khabari muslimin wa ghairihi. Wa warada aidan fihima alam nashrah lak wa alam tara kaif wa dan alam tara kaif wa innaman dawama ala qiraatihima fihima zalat anhu illatul bawasiri. Yang keenam ditulis nombor tu. Yang keenam, sunnah salat 2 rakaat sebelum salat subuh. Qabliyah subuh. Hanya sambungan hak semayang rawatib yang mengiringi fardu, hak sebelum dan juga hak selepas. Hak rawatib sebelum dan juga selepas fardu. Ini nak masuk kepada qabliyah subuh. Yang mana qabliyah subuh ni dia punya apa? Dia punya kelebihan dia apa ni? Nombor asing. Pandai ni, nombor asing dengan rawatib yang lain. Qabliyah subuh ni sunat rawatib juga. Tapi sunat rawatib qabliyah subuh ni kalau ikut ranking panggil tau. Dia duduk nombor asing daripada hak rawatib yang lain. Hak ni hak biasa saya sebut hak tertib kelebihan semai sunat kan dalam mazhab Syafi'i. Mazhab-mazhab lain dia berbeza. Ni cerita mazhab Syafi'i. Semai sunat hak nombor 1 paling lebih adalah semai sunat semayang raya haji. Raya haji. Dalam ayat Al-Quran fasalli li rabbika wanhar tu. Ingat ayat-ayat dah. Ingat apa ayat tu kita ingat sangat. Fasalli. Tuan kata, maka semayang oleh kamu. Bayang apa tu? Semayang raya haji. Wanhar, dan semelih oleh kamu, semelih korban. Ada ni. Jadi itu perintah Quran tu. Sebab ada pandangan semayang raya haji wajib, semelih korban bagian kuasa wajib. Tu ada pandangan. Sebab apa? Quran tu fasalli li rabbika, maka semayanglah oleh kamu bagi Tuhan kamu, wanhar, dan semelih oleh kamu. Tu. Maka perintah tu perintah lil wujub, wajib. Ada pandangan. Kita mazhab Syafi'i sunat. Tapi perintah sunat pun perintah semayang raya haji, semayang sunat hak nombor 1. Barulah ke yang keduanya semayang sunat raya puasa. Ni sama-sama semayang sunat raya ni, tapi tak sama antara dua raya ni. Macam juga kita sebut tadi, kita bicara semayang sunat rawatib, tapi tak sama rawatib subuh dengan rawatib lain. Nama memanglah rawatib belaka, nama semayang raya belaka, tapi tak sama. Raya haji yang nombor 1. Fasalli li rabbika wanhar. Tu. Lepas daripada semayang raya haji, kemudian semayang raya puasa, semayang gerhana matahari, kemudian semayang gerhana bulan, kemudian semayang istisqa, semayang minta hujan, kemudian semayang witir. Semayang witir ni khilaf pada wajib. Mazhab Hanafi wajib, pakai zahir hadis al-witru haqqun wajibun ala kulli muhtalim. Nabi kata semayang witir adalah hak yang wajib
atas tiap-tiap orang yang bermimpi. Semalam witir adalah hak yang wajib atas tiap-tiap orang yang bermimpi. Maksud apa orang bermimpi tu? Orang balik lah. Bukan orang mimpi hak semalam tu, bukan. Orang balik. Sebab di antara sebab balirnya adalah bermimpi keluar air mani. Jadi hadis itu Nabi kata witir tu wajib ya. Jadi mazhab Hanafi witir wajib sembahyang sunat witir. Tapi pandangan jumhurnya wajib, dia panggil itu muakkad, kuat tuntut, bukan kata wajib hak sebagaimana wajib sembahyang waktu, bukan. Ada ni. Jadi hak lepas dari sembahyang minta hujan, sembahyang witir. Lepas sembahyang witir sahaja pergi kepada qabliyah subuh. Rawatib subuh. Lepas tu boleh turun kepada rawatib yang lain. Bolkan dihikayatkan daripada Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan bahawa wajib sembahyang qabliyah subuh. Ada dihikayatkan seumpama tu. Ada diceritakan daripada Hasan Al-Basri rahimahullah menyatakan bahawa qabliyah subuh hukumnya adalah wajib. Hasan Al-Basri rahimahullah adalah min kibarit tabi'in. Di kalangan orang tabi'in, di kalangan ulama besar, di kalangan orang tabi'in. Kita faham tak orang tabi'in ni? Orang tabi'in ni orang yang sempat dengan sahabat. Tak sempat dengan Nabi. Sempat dengan Nabi, beriman dengan Nabi, itu sahabat dia panggil. Tabi'in tak sempat dengan Nabi. Masa Nabi wafat, mereka belum lahir. Mereka lahir bila? Pada masa sahabat. Ada ni. Jadi Hasan Al-Basri lahir pada masa pemerintahan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Hasan Al-Basri di kalangan ulama tabi'in yang besar. Dikayatkan bahawa Hasan Basri mengatakan qabliyah subuh hukumnya wajib. Ini besar ni. Hak rawatib qabliyah subuh. Dan melakukan solat ini. Solat qabliyah subuh ni sunnah diperpendekkan, ditakhfifkan, dipendekkan. Pendek ni makna kalau baca surah pun surah hak pendek-pendek, jangan baca panjang. Dia macam sebut sebelum ni lah, Nabi terkadang dalam sembahyang sunat Nabi baca 2-3 surah terkadang dalam sembahyang sunat. Dalam sembahyang fardu Nabi tak baca melainkan 1 surah. Dalam sembahyang sunat Nabi terkadang baca 1 surah, 2 surah, 3 surah. Bukan surah Muqaddam ni. Jangan fikir surah Muqaddam. Mana hak sembahyang sunat. Tapi qabliyah subuh ni tak usah duk panjang-panjang lah. Sebab nak kepada sembahyang fardu subuh pula. Kalau sembahyang sunat lain yang tidak nak sembahyang fardu, bacalah sepanjang-panjangnya. Pada ni. Adapun macam qabliyah ni sama telah lah. Sebab apa? Sebab kita akan sembahyang fardu pula. Berbeza dengan ba'diyah. Kalau ba'diyah hak nak pendeknya ba'diyah isyak. Sebab apa? Sebab 10 malam tu nak pergi pada rehat lah pula, nak tidur. Esok nak bangun, nak sihat, nak buat ibadat, nak buat kerja, nak tanggung nafkah keluarga pula esoknya. Ada ni. Hak sebelum ni pula, sebelum fardu, nanti kita nak main fardu. Kalau lah sembahyang qabliyah ni panjang, lepas tu macam mana fardu belum sembahyang lagi ni? Lepas tu lah kata disunatkan peringan. Peringan ni dengan bahawa baca surah-surah, bukan surah yang panjang. Surah panjang itu dalam sembahyang fardu subuh. Tu surah panjang. Fardu subuh surahnya surah tiwalul mufassal. Surah hak cerayang-cerayang, hak panjang-panjang tu. Hak tu hak ni surah pada sembahyang fardu subuh. Surah pada sembahyang fardu subuh, tapi bukan sembahyang berjemaah lah. Kalau sembahyang berjemaah ni
surah panjang ketika sembahyang fardu subuh ni wadduha ke atas. Wadduha ke atas. Dia surah, kalau sembahyang subuh surah yang tiwal dipanggil, surah yang panjang. Dia kalau surah yang panjang ni dia atas daripada juz amma pada ni. Atas dia juz amma, bukan juz amma surah panjang sembahyang subuh, tapi itu sembahyang seorang. Adapun berjemaah surah yang panjang pada sembahyang subuh adalah juz amma wadduha ke atas. Hak pertengahan wadduha sampai ke alhaakumut takatsur. Hak pendek alhaakumut takatsur sehingga ke bawah atau pendek. Ni kalau berjamaah lah. Sebab tu biasa tu imam kalau sembahyang fardu subuh dia ambil hak juz amma panjang-panjang. Kalau sembahyang asar, kalau sembahyang isyak wadduha ke bawah. Kalau sembahyang maghrib alhaakumut takatsur ke bawah. Ini cara susunan. Itu dalam pembicaraan berkaitan dengan surah ketika sembahyang, bacaan surah ketika sembahyang. Ni kadang-kadang maghrib baca sabbihi. Kata pelik maghrib baca sabbihi. Kan ni? Maghrib baca sabbihi. Lepas tu orang kedua tu baca benda. Jadi makna panjang. Sabih kalau ada pun isyak. Isyak ada sabihi dengan hal atas. Isyak malam Jumaat. Isyak malam Jumaat ada riwayat bacanya sabihi dengan hal atas. Ataupun Jumaat munafikun. Jumaat tu juz amma ke atas tu. Surah Jumaat, surah munafikun tu. Baca bila? Semayang fardu isyak. Siapa baca ni? Tu imam lah. Kan panjang. Tu tak apa panjang. Sebab tu memang surah muayyanah dipanggil. Surah yang telah ditentukan oleh Nabi SAW. Tak perlu kepada redha makmum, tak perlu. Allah tu imam ni semayang fardu isyak malam Jumaat, baca surah Jumaat munafikun ni, dia tak ingat ke di belakang orang tua ramai ni orang jenis sakit lutut. Tak sedut peduli lah sakit lutut pun. Pada ni. Adapun kalau hak bukan surah yang ditentukan oleh Nabi, baca panjang hukumnya makruh tanpa keizinan daripada tu makmum. Kena ingat situ pula. Jadi kalau tu imam tu dia tidak baca juz amma, dia ambil baca Quran besar. Jadi dia kena pandai lah pula. Dia nak baca berapa ayat untuk subuh. Hak qada mana? Qada sabihi lah kita kata. Lepas tu masa sembahyang asar dengan isyak, hak sederhana. Ambil Quran besar, qada mana? Qada wadduha, qada alam nasyrah. Berapa ayat qada ni. Dia tak baca juz amma, dia baca Quran besar. Tapi qada tu ni. Maghrib dia ambil Quran besar juga. Ambillah qada alhaakumut takatsur ke bawah tu. Ambil Quran besar juga. Tapi qada tu, qada pendek orang panggil. Asar dengan isyak qada pertengahan. Subuh barulah qada panjang. Qada sabihi itulah kita kata. Qada was-sama'i wat-tariq ke untuk subuh. Tapi dia ambil Quran besar. Jadi dia kena pandai pula. Nak letak qada tu. Kalau baca juz amma mudah. Sebab dia ada dah qada permulaan dengan akhir tu mudah. Mana kalau ambil Quran besar tu dia kena pandai lah pula. Pandai letak. Ada sekali tu sembahyang isyak, Allah lah dia baca surah panjang. Apa besar? Kata apa benda dia baca surah panjang ni? Panjang sungguh. Ni makruh. Memanglah baca tu sedap, orang hafal Al-Quran, tapi panjang sungguh lah dia baca. Berkali dia ingat ke subuh berkali. Tapi subuh budak panjang gitu. Panjang. Naik rakaat kedua, kul huwallah je lepas Fatihah. Paling nyesal dah berkali kata. Nyesal dah. Kul huwallah memang maghrib, bukan sama isyak. Tapi oleh kerana rakaat pertama tu berkali dia tak teringat berkali.
Teringat balik rakaat pertama panjang sangat, potong lah. Rakaat kedua, qul huwallah. Allah kata jauhnya beza. Mana ni? Satu laginya, kalau baca juz amma ni mudah, kita boleh tahu mana surah yang panjang, mana surah yang pendek. Kalau jenis potong-potong ni kena pandai pula susun. Sebab sunat panjang surah rakaat pertama daripada surah rakaat kedua. Ada ni. Ni kadang-kadang rakaat pertama pendek je, rakaat kedua panjang pula. Kata makruh seumpama tu. Mana payah sikit tau je ni. Baca Quran besar dia nak potong-potong tu. Nak letak surah hak qada subuh, qada sabihi. Isyak qada kita kata alam nasyrah wa duha. Maghrib qada alhaqum mutakasur. Dia ambil Quran besar ni. Tapi dia nak letak qada panjang, qada pertengahan, qada pendek. Qada panjang subuh. Qada pertengahan asar dengan isyak. Qada pendek adalah maghrib. Lepas tu kalau zuhur pula zuhur dia macam subuh. Zuhur dia macam subuh, surah yang panjang. Zuhur macam subuh, surah yang panjang di sisi pandangan mazhab Hambali. Kita dalam mazhab Syafi'i kita zuhur pun panjang jugalah. Zuhur panjang. Mana bukan dengan subuh, tapi pendek sedikit daripada subuh. Ada riwayat Nabi baca semai zuhur, Nabi baca surah wal laili iza yaghsha. Ada riwayat Nabi baca zuhur wal laili iza yaghsha. Mana panjang juga tu. Sebab zuhur dia tak boleh buat macam asar. Zuhur dia tak boleh buat macam isyak pertengahan, dia kena ke panjang. Sebab zuhur ni orang tidur waktu qailulah, takut dia mari lambat. Subuh orang tidur malam, takut dia bangun lambat. Jadi surahnya panjang sedikit. Zuhur tidur tengah hari, takut dia bangun lambat. Surah ni panjang sedikit. Kita biasa zuhur kita pendek. Sebab apa? Sebab semayang orang nak kerja pula nanti. Kita gitu jadi zuhur ni pendek lah. Ada tak? Macam bandar-bandar tu kan. Hak semai zuhur tu orang mai kerja jabat belaka, nak macam panjang mana? Berdiri pun mereka tak sempat. Salam zuhur saja mereka sudah pergi dah. Sebab apa? Sebab mereka nak makan lagi, nak sembang berjemaah zuhur lagi. Waktu rehatnya singkat. Jadi zuhurnya biasa tepat kot jadi pendek. Sebenarnya zuhur lebih kurang dengan subuh je. Zuhur lebih kurang dengan subuh. Ada tak? Dia gini. Salah tadi tu. Hak kata zuhur pandangan mazhab Hambali panjang, bukan. Pandangan mazhab Hambali subuh subuh. Pandangan mazhab Hambali zuhur hak pertengahan macam asar dengan isyak. Tu mazhab Hambali. Hak kata zuhur ni macam subuh panjang, mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab Hanafi. Panjang macam subuh tapi pendek sikit lah daripada subuh tu. Tapi kira panjang lah. Adapun zuhur ni pertengahan, awsat dia panggil pertengahan, sama dengan asar, sama dengan isyak, itu mazhab Hambali. Itu bab surah. Tapi untuk orang yang potong surah, dia jadi imam, dia kena pandai letak lah. Dia kena pandai letak, nak letak surah yang panjang, surah yang pertengahan dan surah yang pendek, mengikut sembahyang tu lah, mengikut sembahyang. Dia kalau panjang, kalau surah yang panjang, semai subuh surah yang panjang, semai seorang lah panjang tu, Hujurat sampai ke Amma Yatasa'alun 29 surah. Itu surah panjang untuk semai subuh. Hujurat sampai ke Amma Yatasa'alun 29 surah, tak silap gitu rasa. Surah panjang untuk semai subuh, semayang seorang diri. Begitu. Tapi kalau panjang semai subuh, imam juz amma sampai ke surah Wadduha. Macam orang tu itu dah amma tu lah. Itu imam. Ada ni. Jadi nak kira kalau dalam semai fardu ada ketika panjang, ada pun semai sunat. Kalau tidak berkait dengan nak semai fardu, memang dia baca, Nabi baca satu surah, dua surah terkadang dalam semai sunat.
Adapun macam qabliyah subuh ni, dia disunatkan peringat. Sebab apa? Sebab nanti nak semayang fardu subuh, yang mana semayang fardu subuh ni pun kalau dalam mazhab Syafi'i kitanya sunat di awal waktu. Di awal waktu, tapi masa tu kena bagi ruang lah sedikit. Adapun mazhab Hanafi, ada dalam satu FB dia cerita dia pergi ke Turki. Turki, kalau tak silap saya, mazhab mereka mazhab Hanafi. Tahu ke macam mana? Kan Turki mazhab Hanafi. Sebab dia kata di Turki, dia kata semayang subuh lewat sungguh. Sebab apa? Dia nak seramai makmum ada. Dia gitu. Sudah semayang, sudah wirid, lenggok kata cerah dah. Gitu kan. Kalau mazhab Hanafi betul lah. Sebab mazhab Hanafi asfiru bil fajri fa innahu a'zamul ajri. Nabi kata isparlah kamu dengan semayang subuh. Kenapa? Kerana lebih besar pahala. Isfar. Semayang waktu isfar. Isfar ni kalau kita kata waktu cerah tanah. Ada cerah tanah. Maknanya kalau ada orang, kita sudah nampak lembaga orang. Tapi tak kenal. Nampak lembaga, cerah tanah mana? Kalau kenal tu terbit matahari dah. Tengok orang kenal. Mana ni? Cerah tanah. Dia buat dobik. Cerah tanah ni maksud apa? Kalau ada orang, kita nampak dah lembaga orang tapi tak kenal. Tu cerah tanah. Kalau subuh sungguh gelap, tak nampak orang. Jadi Nabi kata semayang waktu isfar lah kamu. Ni hadis ni dipakai dalam mazhab Hanafi. Sebab apa? Sebab lebih besar pahala. Sebab apa? Berjemaah ni kau ramai mari. Ni kita nak semayang qabliyah pun tak sempat. Dia komak, dia semayang cepat-cepat. Sebab apa? Tu imam lagi hijau, tu Bilal lagi hijau. Tu hal peribadi kamu. Tapi sekarang ni kadang-kadang tu imam, tu Bilal dijadikan hal peribadi dia yang menyebabkan orang lain jadi ni tak dapat nak berjemaah subuh. Sebab apa? Sebab tu imam nak cepat. Kenapa tu imam nak cepat? Sebab tu imam lagi hijau. Tu hal peribadi dia. Jangan bertugas sebagai imam kalau dia sudah ada kerja yang lain. Pada ni dia memang ada kerja lain. Jangan bertugas di waktu subuh. Bertugas di waktu yang dia ada kelapangan. Letaklah tugas imam kepada orang yang ada kelapangan. Jangan jadikan hal peribadi menyebabkan jadi ahli jemaah akan kerugian. Sudah daripada imam beri salam, hak tu tambah 1 rakaat, hak tu tambah 2 rakaat. Kita tengok molek tu hak tambah 1 rakaat, hak tambah 2 rakaat tu adalah ahli makmum tetap, ahli jemaah tetap. Pandai ni. Kenapa jadi ahli jemaah tetap ni masa kita tak sempat? Kita tengok balik, kita komak tu masa beri tak kepada untuk segala jemaah kita. Jadi dia bangun lambat, kita kira lah dia bangun lambat lah ni. Orang bang mau bangun, kita orang bang mau bangun, dia kira ni. Ada ni. Tapi taklah sampai cerah tanah kita mazhab Syafi'i ni. Ada. Ni letak 5 minit 10 minit. Maknanya lepas bang subuh semayang qabliyah tu bisalam. Terus iqamah. Allah kata sampai tak ada orang langsung. Sebab apa? Sebab imam terkejar-kejar kerana ada khijah. Itu kata hal peribadi. Rosak kalau masjid atur gini. Apa panggil apa ni? Imam yang tidak ikut hukum. Jawatan kuasa masjid yang tak tahu hukum. Jawatan kuasa masjid patut mengawal kelakuan imam ni. Jawatan kuasa masjid kena tahu kenapa imam, kenapa bila nak cepat iqamah. Sebab bila kata saya ada kerja, lain kali jangan bertugas waktu subuh. Kita nak waktu subuh ni biar ahli jemaah kita 20 orang ke 30 orang ke 50 orang waktu tak, kita nak ada baru kita qamat. Biar sama-sama takbiratul ihram bersama dengan imam. Tapi cerita hak di Turki tadi tu memang ramai sungguh lah dia kata. Tapi cerah mana bukan cerah. Mana sudah semayang, sudah wirid tu, sudah tengok cerah dah atas dia kata. Mana lewat Mana ni? Kalau kita ni kodoh 20 minit tu boleh lah. 20 minit tu okey lagi, tak ada apa-apanya. Tempat setengah jam diberi masa untuk masa untuk iqamah subuh setengah jam dia bubuh. Tapi 20 minit tu okey lah sebab kita nak cepat.
Dan mazhab Syafi'i sunat segera juga walaupun sembahyang fardu subuh sekalipun. Hak kata sunat waktu isfar itu mazhab Hanafi. Hak dia cerita Turki tu wallahu a'lam lah, mungkin mazhab Hanafi. Begitulah. Tapi ceritanya dia tunggu orang biar makmum ramah baru dia iqamah. Tu baru comel. Ni baru panggil ada panduan hukum. Imam ikut panduan hukum. Kalau imam tidak ikut panduan hukum akan dijaga pula oleh jawatan kuasa masjid. Ni kalau tu imam pun tak tahu hukum, ada jawatan kuasa masjid pun tak tahu hukum, sedap ah. Lepas tu dia marah pula, kamu orang lambat kenapa? Orang ni pula kata, kamu komat cepat kenapa? Situ siapa yang sepatut disalahkan? Kok komat cepat lah. Salahlah dia komat cepat. Orang mari lambat ni sebab dia bangun selepas daripada azan subuh. Kita kena beri ruang masa untuk dia. Untuk hari Jumaat tetap kita hok kata ada 20, 30, 50 orang tu lah. Tapi mazhab Syafi'i kita maknanya disunatkan subuh tu awal, jangan tunggu waktu isfar. Maka surah ketika semayang qabliyah subuh ni disunatkan takhfif, disunatkan peringan, dan dibaca pada 2 rakaatnya surah Al-Kafirun dan surah Al-Ikhlas. Hal ini berdasarkan hadis Muslim, di samping juga lainnya lain daripada hadis Muslim. Di antara hak riwayat Nabi baca qabliyah subuh adalah rakaat pertama surah Al-Kafirun, rakaat kedua surah Al-Ikhlas. Ada kuliah kul huwallah selepas daripada membaca Fatihah. Ada ni. Tu hak surah muayyanah dia panggil. Surah yang ditentukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baca kuliah rakaat pertama lepas Fatihah, baca qul huwallah rakaat yang kedua selepas daripada Fatihah. Hadis riwayat daripada Imam Muslim dan juga riwayat daripada imam-imam yang lain dinyatakan di sini. Hadis yang sahih. Kuliah rakaat pertama lepas Fatihah, qul huwallah rakaat kedua lepas Fatihah, ni surah yang disunatkan kita baca. Tersebut pula ada riwayat lain bahawa yang dibaca di sini dibaca fihima pada 2 rakaat sebelum subuh, surah Al-Insyirah dan surah Al-Fil. Ayat kitab wa warada aidan fima alam nasyrah lak wa alam tarakai. Dalam terjemahan disebut nama surah Insyirah dan surah Fil. Rakaat pertama baca surah alam nasyrah, rakaat kedua baca surah alam tarakai. Itu riwayat yang lain pula. Kemudian ini kelebihan dia. Dan sesungguhnya sesiapa yang membiasakan, yang mengekali dengan baca 2 surah ini, Al-Insyirah dan Fil, pada 2 rakaat sebelum subuh, maka akan lenyap daripada dirinya penyakit bawasir. Itu kelebihan dia. Ada riwayat Nabi baca qabliyah subuh alam nasyrah rakaat pertama lepas Fatihah, alam tarakai rakaat kedua lepas daripada Fatihah. Kelebihannya antara yang disebut adalah tidak kena penyakit bawasir. Dan kata-kata setengah ulama pula, kelebihan membaca alam nasyrah dan alam tarakai, 2 alam dia panggil, 2 alam dalam qabliyah subuh, maka dia tidak akan tengok kejahatan pada hari tersebut. Dan setengah pandangan mengatakan, setengah ulama mengatakan bahawa sesiapa yang baca 2 alam, maka dia tidak akan kena alamun, tak ada kena penyakit pada hari tersebut. Dia baca 2 alam, alam nasyr dan alam tarakai, dia tak akan kena alamun penyakit. Dan ada pula ulama mengatakan bahawa di antara kelebihan membaca alam nasyrah dan juga alam tarakai ketika semayang qabliyah subuh, baca alam nasyrah, alam tarakai ni riwayat daripada bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hak kelebihan ni ulama pula lahnya.
Mana antara kelebihan orang baca dua alam ni, alam nasyrah dan juga alam tarakai. Di antaranya dia kata pendek daripadanya oleh tangan musuh. Dan musuh tidak ada jalan untuk menyakiti akan dia. Ni hak mujarrab ni kan, hak yang teruji dah belaka ni. Faham tak ni? Hak teruji. Hak amalan-amalan orang yang soleh. Baca dua alam, alam nasyak, alam tarakai, qabliyah subuh, pendek tangan musuh. Dan musuh tidak ada jalan pun nak menyakiti kita. Jadi hak tu saya sebutnya pendek tangan musuh ni dua huraian. Pendek tangan musuh ni yang pertama, musuh tak jadi nak jahat kita. Yang kedua, musuh buat jahat tapi tak sapa kita. Tak kena kita dengan perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dipanggil pendek oleh tangan tiap-tiap musuh. Ini disebut dalam kitab I'anatut Talibin. Jadi riwayat yang pertama Nabi baca kuliah, rakaat kedua qul huwallah lepas Fatihah. Satu riwayat lagi ni rakaat pertama lepas Fatihah alam nasyrah, rakaat kedua alam tarakai. Ada ni. Ada kelebihan dia, tak kena penyakit bawasir. Ada ulama kata tidak akan kena alamun penyakit. Ada setengah ulama kata kelebihan baca alam nasyrah dan alam tarakai pendek daripadanya oleh tangan tiap-tiap musuh, dan musuh tidak ada jalan untuk menyakiti akan dia. Ini semua ni hak mana ni, hak sudah tercuk, sudah cuk apa ke? Cuba tak panggil dah. Tapi ni bukan cuba. Nak terang baca alam nasr alam tarakai, punya kata esok ada orang nak buat gapa-gapa kita, tak kena barangkali. Jangan gitu. Ni tak ada cuba-cuba. Cuba maksud apa cuba? Maknanya amalan ni telah diamalkan oleh orang-orang yang soleh. Pada ni tu cuba. Bukan orang soleh ni cuba. Pada ni macam obat tu kan, obat dia kan sudah dicuba kan, macam vaksin COVID tu lah, cuba tu kan, cuba mana tu dicuba sungguh. Ni bukan cuba, ini amalan. Tapi amalan baca alam nasr alam tarakai ni amalan yang diriwayatkan daripada bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang soleh beramal dengan amalan Nabi ni ada kelebihan dia. Ada kelebihan. Ni semua hak bukan ada hadis ni, tapi mari daripada hak Tuhan kurnia kepada orang-orang yang soleh kerana beramal daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qabliyah subuh baca dua alam nasyrah, rakaat pertama lepas Fatihah, alam tarakai, rakaat kedua lepas daripada Fatihah. Selain daripada riwayat rakaat pertama kuliah lepas Fatihah, rakaat kedua qul huwallah selepas daripada Fatihah. Didatangkan di sini dua riwayat sahaja. Ada riwayat daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, hadis Muslim juga. Hak ni ambil nama-nama ni, nombor ayat sudahlah. Jadi rakaat pertama baca surah Al-Baqarah ayat yang ke-136. Rakaat kedua baca surah Al-Imran ayat yang ke-64. Ini hadis riwayat daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, riwayat daripada Imam Muslim juga, hadis sahih. Rakaat pertama lepas Fatihah ayat yang ke-136 surah Al-Baqarah. Rakaat yang kedua ayat yang ke-64 surah Al-Imran. Ini hak riwayat daripada bacaan surah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sembahyang qabliyah subuh. Ni kita boleh tengok dalam kitab I'anatut Talibin. I'anatut Talibin ni syarah kepada Fathul Mu'in kita lah. Kita mengaji ni kitab Fathul Mu'in. Pandai ni. Hak saya sebut tadi tu dalam
kitab I'anatut Talibin. Kitab I'anatut Talibin saya dia sebagai panduan. I'anatut Talibin ni syarah kepada huraian kepada hak Fathul Mu'in. Ada ni. Tengok baca Fathul Mu'in, kita tengok syarah lah baru boleh cerita-cerita. Jadi kata ustaz cerita panjang, pandai. Tak pandainya ambil I'anatut Talibin je. Ni ada depan ni. Tunjuk dok, patut tak tunjuk. Senyap je. Tunjuk pula kitab. Kitab lain. Kena kitab lain depan. Memanglah. Cuba tengok kau. Kadang-kadang tu gua baca tafsir Quran. Pandai dia tafsir. Cuba tengok depan dia tu berapa kitab tafsir hok dia depan. Dia baca tafsir Quran. Dah. Kuliah tafsir Quran. Dia tafsir sedap. Cuba tengok atas meja tu. Ada berapa kitab atas meja? Cuma sekarang ni awak bawa kitab dah. Orang bawa tu benda apa tu? Mai dia gesek. Tu apa benda tu? Tu pensel moden. Ada ni. Mana situ jadi rujukan mereka. Bukan kata pandai dia tak. Mereka hanya cerita apa yang dia dalam kitab tu sahaja. Cuma sekarang ni orang dah bawa kitab, orang bawa benda tu. Bawa benda tu. Alhamdulillah. Jadi hak saya sebut tadi tu, hak tu semua ada dalam I'anatut Talibin, syarah kepada matan Fathul Mu'in. Fa yusannul jam'u fihima bainahunna liyatahaqqaqal ityanu bil waridi. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah.